Google Text. Ya, okay. Bab 7. Okay, bab 7. Draft gerakan. Bab ni ada dua topik, ada dua subtopik besar. Ni kalau kita tengok sini, kita ada dua awak akan belajar dua jenis gerakan. Yang pertama, jarak lawan masa. Yang kedua, laju lawan masa. Okay, dua ni je. Cikgu left. Oh, sini. Oh, sorry. Aduh. Oh, sorry. Aduh. Okay, sorry. Aduh. Buat apa? Sorry. Aduh, silap teknikal. Oh, jeng. Mudah keluar lah. Oh, ni je. Oh.
Okay. Korang ada. Oh. Tadi. Korang tadi. Saya tak masuk balik dah. Okay lah. Okay, dengar tak? Dengar Dengar tak cikgu? Assalamualaikum. Cikgu tutup lagi. Dah buka dah. Hello? Hello? Dengar tak? Dengar Oh, okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita masuk malam ni bab 7. Bab baru. Kelas lain rasanya. Kelas 4IA. Laju sikit kot. Okay. Bab 7 ni dia ada 2 jenis graf. Yang pertama jarak lawan masa. Yang kedua laju lawan masa. Okay. Okay, ni siapa tengok itu Paralimpik tu, kesian dia tak dapat dia dapat nombor 4. Yang ni dia masih dapat emas ni. Emas masa 2016 dekat Rio, Brazil ni. Okay. Apa kaitan dia? Okay, yang pertama kita masuk 7.1. 7.1 ni standard pembelajaran kita melukis. Kita nak lukis je, belajar nak lukis graf jarak lawan masa. Lukis asas untuk melukis graf ni kita dah belajar masa 2. Yang keluar tadi tak boleh masuk ke? Tak ada. Tingkatan 2. Okay. Apakah yang anda faham? Memang tak faham lagi dia tanya pula. Kita baru nak belajar kan. Okay. Adakah anda pernah menaiki pengangkutan awam? Okay, ni baca sikit ni. Tiket perjalanan semua, tiket kapal terbang. Okay. Dekat tiket tu, tiket kapal terbang saya pernah naik. Aku tak pernah naik lagi. Okay. Naik bas boleh lah. Dekat tiket tu ada waktu perjalanan bermula. Lepas tu waktu anggaran waktu anda akan sampai tu cikgu tak tahu. Ya ada tak tahu lah. Kalau dekat bas tu tak ada. Contohnya anggaran tempoh masa penerbangan domestik dari lapangan terbang atas Kuala Lumpur 2 KLIA 2 mengambil masa 2 jam 20 minit. Tahukah anda bagaimana anggaran masa ini dikira? Okay. Mana dikira? Nampak dia sebut. Masih anda ingatkan perkaitan antara laju, jarak dan masa yang dipelajari dari tingkatan 2. Okay. Laju ialah suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Kaitan antara laju dengan masa ni boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak lawan masa. Jarak paksi Y, masa paksi X, ataupun paksi X paksi mencancang tu jarak dilawan masa. Dalam sains pun ada kan. Okay. Graf jarak lawan masa membolehkan gerakan suatu objek digambarkan dalam bentuk grafik yang mudah difahami. Okay. Ini ciri-ciri dia. Pada satu graf jarak lawan masa, paksi mencancang mewakili jarak yang dilalui. Okay. Ni graf ni dia memang dia akan jadi sama ada dia dia macam ni, dia akan condong gini ataupun dia begini. Dia mustahil dia akan gini. Menegak ni dia mustahil. Sebab apa? Sebab kita melawan masa. Masa tak boleh berhenti. Kalau gini, ni boleh. Pada jarak dia 60. Pada kilometer 60 kita boleh berhenti. Kita daripada kosong, daripada rumah sampai ke kilometer 60 kita berhenti. Boleh. Kita berhenti lama mana pun, masa tetap berjalan. Tapi kalau graf dia menegak gini, dia tak ada. Mustahil. Masa tidak akan berhenti. Okay. Paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil. Kecerunan. Kecerunan awak dah belajar masa tingkatan 3.
Kecebonang tu mari mana? Kecebonang tu tingkatan 2 belajar. Sambungan balik tingkatan 3 kali luruh kan. Okey, kecebonang ialah kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak. Ni sini. Sini. Y dengan X. Kadar perubahan jarak. Mana jarak ni? Jarak ni paksi Y. Terhadap masa. X tu masa. Berapa panjang Y bahagi dengan panjang X. Itu kita akan dapat kecerunan dia. Kecerunan mewakili laju. Okay, untuk jarak lawan masa lah. Laju. Kecerunan tu sama dengan laju. Okay. Bagaimana nak lukis? Macam mana nak lukis? Contoh satu. Kita nak lukis. Contoh satu ni. Dia bagi satu jadual. Jadual ni apa? Tentang Azrin. Dia cerita nak menjadi pelumba basikal macam Datuk Azizul Hasni Awang. Okey, lepas tu dia berjadak untuk menyertai pertandingan basikal. Okey, dia nak masuk tanding dekat daerah. Dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam sehari. 2 jam sehari nak latih. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Okey, 2 jam sehari dia ambil masa. Maknanya 30 minit yang pertama 10 km. Jadi dia menggunakan masa ni, skala dia 30 30 30. Ini 30 60 60 30 90 90 30 120. Jadi setiap 30 minit dia boleh capai 10 km. 30 minit yang pertama dia boleh pergi sehingga 10 km. Jadi bila setengah jam ataupun 30 minit yang kedua ditambah lagi 10 km. Maknanya sini seragam lah. Setiap 30 minit tu dia akan tambah 10 km. Jadi macam mana nak lukis? Pilih skala yang sesuai macam awak tingkatan 2 tu. Kalau ikut jadual ni mudah je lah. Yang penting jarak ni paksi Y ataupun mencancang ni paksi X. Okay. Dia bagi skala 10, 20, 30, 40. Jadi tak perlu tukar. Ambil je 10, 20, 30. Lepas tu yang masa tu ambil juga 30, 60, 90, 120. Jadi mudah kita nak plot ni plot. Yang tu nak lukis. Nak lukis. Simple je lah. Faham kan? Okay. Yang kedua, contoh yang kedua. Kita nak lukis graf jarak lawan masa ni berdasarkan persamaan. Persamaan yang mewakili hubungan. Okay, dia bagi persamaan. Okay, dia bagi persamaan ni. Dia bagi S sama dengan 80T. Maknanya S tu mewakili jarak ni. Jarak S. Lepas tu 80 ni malah. Jadi T itu bergantung pada masa dia. Itulah. Jadi jarak tu bergantung pada formula. S sama dengan 80T. Yang pertama apa? Kosong. Dia tahu 80 darab kosong jadi 80 kosong. Ini S yang kedua 80. Masa yang pertama jam dalam unit jam jadi 1 kilometer yang didapat 80. Okey. Aku dapat 100. Kalau masa T sama dengan 3, S dapat 240 km. Lepas tu kita lukis yang sesuai. Okey, yang ni dia tak tukar pun skala, dia ambil je apa yang ada di jadual. 0, 1, 2, 3 dia letak dekat masa. Yang paksi Y ni 0, 80, 60, 80. Dia mudah je lah. Kita ambil je nilai dia. Okey. Itu sambung. Okey. Betul? Okey, lepas tu contoh 3. Contoh 3 ni Just win the sing mengambil bahagian dalam acara mentahriza sejauh 8 km yang dianjurkan oleh pihak. Okey, lepas tu
Lepas tu dia kata apa lagi? Diberi hubungan antara jarak dengan masa larian dari garis penamak. Ialah S. Ini bagi. S sama dengan 8 tolak 1/5 T. Dari S tu jarak, dia bergantung pada masa. Jadi T ni berubah ikut S dalam kilometer, T dalam minit. Lukis graf jarak lawan masa yang mewakili dalam tempoh dia nak T tu 0 hingga 40. 0 hingga 40 minit. Ini 0 hingga 40 minit. Kita guna skala 10, 20, 30. Skala ni ikut kesesuaian. Kalau awak nak buat, saya nak buat 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Dia panjang lah. Sini pun 5 skala dia 5. Tapi dia dekat skala tu 2 petak ni mewakili 10. Okay. Ni 15. Kalau awak nak buat sini 5, 10 boleh je. Panjang je dia awak. Yang atas ni buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak ada masalah. Sama je. Okay. Tapi ni graf awak tu saiz dia berbeza lah situ. Okay. Dia faham tak? Yang ni cara umum ni nak lukis ni. Lukis ni nak kata takat ni dibagi gini lah. Yang bahagian biasa-biasa je. Okay, yang penting ni yang bawah ni. Kita nak masuk, nak tafsir ni. Okay. Lepas kita tahu tadi macam mana kita nak lukis graf jarak lawan masa. Lepas tu kita nak tafsir pula. Kita nak tafsir macam mana. Kita tafsir ni mana kita nak baca maksud-maksud yang ada pada bentuk. Dia tengok. Di bagi ni ada dua bentuk. Graf jarak melawan masa. Rajah 1, rajah 2. Tengok rajah 1 dulu. Okey. Kalau awak tengok sini, sebelum kita baca yang bawah ni, kita tengok daripada O ni. Daripada O, maknanya ni dia gerak ni, dia gerak. Orang kata apa? Maknanya dia berjalan ke, dia gerak sebab dia tidak nyatakan di sini. Graf ni untuk apa? Untuk objek yang bukan untuk siapa-siapa ke? Dia bagi je meter melawan masa. Jarak lawan masa tu meter, dan ni saat. Maknanya setiap kilometer, setiap meter perubahan meter tu melawan masa. Nampak tak? Kalau sini O ke A. Kalau yang condong ni maknanya ada gradient, ada kecerunan. Kita boleh baca tu sebenarnya. Okey. Rajah 1 menunjukkan suatu gerakan dari O sini ke C. Ke C. Okay. Seolah-olah satu benda daripada O nak ke C. Okay. Kita boleh andaikan kita ke. Okay. Kita nak gerak daripada O, nak gerak atau berjalan ke daripada O nak ke C. Okay. Jadi bila kita gerak benda ni, kita gerak, kita jalan-jalan, kilometer akan berubah. Maknanya kalau kita jalan, ikutlah dalam unit meter ke sentimeter ke. Tapi kalau jarak ni yang sesuainya meter dengan kilometer lah. Orang guna. Sebab sentimeter tu pendek sangat. Kita jari. Kita lakah dengan jari dua pun dapat 10 cm dah. Tapi tak berapa sesuai unit tu. Jadi kita guna meter ataupun benda yang kecil-kecil ni guna meter lah. Kalau benda yang besar, kereta macam kita, kilometer. Maknanya jarak, perubahan jarak kita berjalan tu. Okay, kita jalan-jalan akan ada perubahan jarak. Jarak kita bertambah daripada rumah kita pergi sekolah. Okay. Dia disusuli dengan masa. Bila kita jalan, kita gerak, masa pun gerak. Kita tak gerak pun, masa gerak. Okay. Jadi masa ni kita tak boleh stop. Yang kita boleh berhenti pergerakan kita ataupun perjalanan kita. Kita boleh kawal benda tu. Sama kita nak berhenti ataupun nak berjalan.
Tapi masa tak boleh. Jadi daripada awal apa bermulanya pergerakan kita tu, masa kita kena set masa lah contoh jadi masa tu bermula pukul 7 lah. Okay, pukul 7. Start pukul 7 tu, kalau awak nak gerak, okay, pukul 7 awak nak setting masa, nak setting aku pergi sekolah pukul 7. Tapi pukul 7 tu dia relax tapi dia nak pergi sekolah. Ni pukul masa jalan tak? Masa jalan. Jarak dok jalan lagi sebab kita dok gerak lagi. Okey, jadi ini lebih kurang gitulah jarak melawan masa. Jadi OA sini, OA daripada O ke A. O ke A. Sebab apa garis dia tu condong? Sebab dia ada kecerunan yang pertama. Kecerunan, lepas tu dia positif. Yang ni kita dah belajar dah. Masa 2. Lepas tu kecerunan ni dia kata mewakili kelajuan. Ini kecerunan. Lepas tu dia laju. Bila dia condong, dia panggil kecerunan dengan laju. Laju ni untuk garis mana? Jarak lawan masa. Okay. Lepas tu bagi kecerunan ni dia dipanggil laju seragam. Sebab apa? Laju seragam ni sebab nak bahasa mudah ni, nak kawak dia bahagi 2. 4 ni dia bagi 2, dia akan dapat 45. Main seragam dia berubah gini. Seragam ni maksud gini. Jarak ni kalau sini 1 contoh, sini 2 ataupun sini 1 dia seragam, dia macam berkadar langsung. Dia seragam, dia tak ada lah. Kalau 2 1 1 3 3. Kalau 1 2 2 4 3 6. Gitu seragam. Bahasa mudahnya garisan dia memang dia akan bahagi 2. Okey. Tu dia seragam lah. Okay. Lepas tu OA juga mewakili gerakan siapa kita hok jalan tadi daripada S1 sejauh S1 meter. Mana daripada mana? Ni kena tengok jarak, berapa jarak dia. Jarak kena tengok daripada bawah ni pas sini tau. Tapi kita tak boleh kira condong ni. Tengok sini. Sini. Ni dikira jarak dia. Jarak dia daripada ni sini, tapi kita ambil pada paksi Y. Jadi jarak dia sama dengan 0 O hingga S1. Jadi jarak dia berapa? S1 meter. S1 meter. Paling jauh dia pergi S meter. Ni. Okey. Dalam tempoh berapa? Tempoh tengok pula pada paksi Y. T1 saat. T1 saat. Okey, tu untuk condong. Okey. Yang pertama. Yang kedua kita tengok yang mewakili AB. Okay. AB ni dia kata apa AB? AB ni kecerunan sifar. Memanglah sifar. Kalau awak tengok bukit gini. Semua bukit gitu. Kalau gini panggil apa? Panggil lantai. Atau rumah. Jalan raya. Tak ada kecerunan. Bila orang jalan, lepas tu orang naik gini. Orang panggil cerung. Kalau gini lagi cerung. Cerung bukit tu. Tu panggil cerung. Kecerunan ni landai sikit. Sterik. Ini tak ada lah. Tak ada kecerunan. Jadi A ke B ni kecerunan dia sifar. Okey, sebab apa? Dia mengufuk. Okey, lepas tu apa lagi? Sifat dia, ciri dia. Dia tidak ada perubahan jarak. Bermaksud dia pegun ataupun berhenti. Sebab apa berhenti?
Dia ni kalau kita jalan ni, awak jalan ni sampai sini, sampai kilometer, sampai meter ke S pertama, awak berhenti rehat. Berhenti rehat, dak gerak awak dak gerak mana. Tapi masa jalan. Ni masa jalan. Sampailah T2. Daripada T1 awak berhenti sampai ke T2 awak masa awak berhenti tu. Lepas tu lama rehat, jalan balik. Dia jalan naik balik. Naik. Sebab apa dia naik? Sebab jarak dia berubah daripada S1 ke S. Sebab tu dia condong. Okey. Sebab tu yang terakhir ni PC, P kepada C ni positif, sama macam OA, kecewanan positif, gerakan diteruskan sehingga C. Jadi keseluruhan ni graf ni dia sebenarnya kita boleh simpulkan dia gerakan sejauh S meter dalam tempoh T. Sebab apa? Daripada O ke S paling maksimum. Ni berhenti. Ni sini. Jadi paling maksimum S. Daripada O ke S tu jarak dia. Lama mana? Tengok Pak CY. Sampai T. Ni maksimum masa dia. Okey, jadi graf ni untuk objek ke apa-apa ke gerakan sejauh S meter dalam tempoh T saat. Okey. Okey. Yang kedua, wajah 2 ni lebih kurang macam wajah 1. Wajah 1 dia ada condong kat ni. Wajah 2 OP. Dia sama macam ni, OA. Tapi dia tidak seragam. Dia kecewanan. Ni laju kok, laju. Lepas tu dia kecewanan. Sebab dia condong. Jadi dia pun positif. Cuma dia seragam dia tak ada. Sebab dia bukan 45. Kalau 45 dia segi 4 sama. 4 sama macam ni. 4 sama. Seragam. Okey. Yang ni segi 4 tepat. Dia seragam lah. Okey. Macam gitu. Okey. Lepas tu PQ. PQ macam tadi. Macam AB. AB sama dengan PQ. Maksudnya kecewanan tak ada. Kecewanan sifar. Pegon. Ataupun dia berhenti. Ataupun dia dah sampai ke destinasi dia. Macam awak daripada ni mula. Awak jalan. Awak nak pergi mana? Bukan nak pergi kat P. Nak pergi ke S. Ni S. Ni KTCC. Ya. Sekarang tahu. Okey. Namanya awak nak pergi situ, ni rumah awak. Jadi awak jalan ni maksudnya jalan kereta sampai ke P. Ni bukan P kita nak pergi. Kita nak pergi ke S. Ni jarak maksimum S. Tapi dia O ke P tu dia kira pergerakan O ke P. Sampai ke S. Ni dalam ni buat benda. Kereta awak parking. Kereta parking. Gerak tak kereta? Lama mana duduk kereta kat parking? Daripada T1 ke T2. Ni kalau kereta lah. Okay, maknanya kereta awak parking. Tempoh dia T1 hingga T2 parking. Tu nak balik lah. Nak balik. Awak naik balik kereta sini kat Q. Sebab apa dekat Q? Sebab masa T2. Okay, lepas tu balik rumah. Dia kalau ni dipanggil kecerunan kot ni. Kecerunan. Tapi dia negatif. Nampak dia sengit terbalik. Negatif. Sebab dia balik. Dalam untuk graf jarak lawan masa ni. Kalau kecerunan negatif maknanya dia patah balik. Dia masih lagi laju positif. Macam awak start kereta sini awak. Start kereta sini. Laju sama je. Kosong. Meta naik 0, 80, 90 naik. Sama je. Tapi dia patah balik. Laju dia tak jadi negatif. Laju baru ada negatif. Nanti awak laju. Kalau setakat awak baca faham. Laju tu positif. Tapi kecerunan dia negatif. Negatif mewakili
Tadi cerita sini. Kecerunan dia negatif. Tapi negatif, kelajuan dia negatif menunjukkan objek berpatah balik, bergerak balik ataupun ke arah yang bertentangan. Bertentangan. Tapi laju dia masih lagi nilai yang awak kena letak dalam unit laju tu positif. Jangan tulis negatif. Okay, laju negatif tu hanya untuk mewakilkan dia berpatah balik. Okay. Okay, graf ni sebenarnya dia gerakan sejauh 2S. Sebab apa 2S? Kalau macam A tadi, gerakan dia sejauh S meter. Sebab apa? Daripada O, dia naik ke atas je. Dia dah balik dah. Daripada sekolah ke rumah, dah pergi dah. Kalau yang kedua ni, wajah 2, daripada O ke S, lepas tu dia balik mula. Maknanya awak nak pergi ke TTC, lepas tu balik rumah mula. Jadi maksudnya dia 2S. Jarak dia 2 kali. 2S meter. 2 kali jarak. Maknanya kalau pergi 10 km, balik pula 10 km. Sebab tu dia 2S meter. 2S. Jarak yang pertama S meter. Balik pun S meter. Jadi 2S. Dalam tempoh masa. Maknanya satu je lah masa. Satu ni. Okey. Untuk tengok awak faham tak ni. Ada dah kejap pergi tinggal game mayam lah ke dah. Ada dah. Pakat tangan kau sikit. Assalamualaikum. Pakat tangan sabar. Mayam sejik. Okey, kejap Okay, cuba ambil link dekat tu. Link dekat chat tu. Kena praktis ni. Kena tengok kalau cikgu terang je gitu, dia kena banyak jawab soalan. Kalau kat join tu. Betul ya? Kalau dok join jadi sungguh cikgu cakap seorang tadi. Berapa orang? 6 orang je ada. Kurang je dia. Enam, Farah Nisa. Lagi. Dua orang pula. Mana lah orang ni? Ambil link tu. Kalau cikgu syarah je dah tahu. Awak ikut dah kelas cikgu Okey. 5 orang. Hafiz ada dah. 6.
Tak ada dah. Kau siapa lagi? Lagi orang? Kau dah grafik? Aina ada, Aisyah. Bashira. Aisyah mana? Satu leh. Arah. Ada Afiq, ada Nurhayati, ada Fatimah Sarah. Ada. Tak. Tadi soalan dia apa yang kita bincang tadi. Masa tengok balik. Okay. Oh, Nurhayati lah. Swag go dah. Afiq tak nak makan. Afiq on. Baik tu. Dui tu. Ini go lah awak.
Okey. Kejap kejap. Okey, rasanya tengok mana. Bagi faham betul-betul. Oh, dia punya. Nanti, sekejap lagi kita sambung. Loading. Contoh satu soalan. Tengok balik. Tengok contoh soalan. Okey, tengok contoh 4. Macam mana aplikasi dia daripada yang kita minta ni, jenis gerakan ni. Jenis graf jarak lawan masa tu kan. Okey, contoh 4 ni gerakan sebuah kereta dan sebuah bas bersiaran. Okey. Kereta ni daripada O ke A. Lepas tu bas daripada B ke C. Walaupun dia punya condong tu graf dia lain, tapi jarak dia sama je. Kalau A ni daripada 0 ke 150, kalau bas ni daripada 150 ke 0, jadi jarak dia masih lagi 150. Okey. Graf OA mewakili gerakan kereta daripada Puchong ke Bandaraya Melaka. Maksudnya bawah ni Puchong. Atas ni Melaka. Bas tu daripada Melaka. BC tu gerakan bas persiaran daripada Melaka ke Puchong. Tentukan beza laju dalam kilometer per jam. Okey, tengok ni. Ini masih dalam jam, jarak dalam kilometer. Okey, laju sama dengan, okey, awak ingat ni. Laju ingat segitiga ni. Laju sama dengan jarak bagi masa. Kalau kita nak jarak, laju darab masa. Kita nak masa, jarak bagi laju. Gitu. Gitu je. 3 ni je daripada segitiga tu. Jadi dia nak yang pertama, tentukan beza laju. Jadi kita cari laju kereta. Laju kereta nak cari mana, tengok ni buat 150. Kita ambil lah paling besar. Boleh je ambil daripada mana pun, segitiga mana pun. Contoh kita ambil, tapi yang mudahnya kita ambil yang ni, segitiga ni. Paling tinggi 150 lah. 150 bahagi dengan 2 dapat 75. Yang bas pula, kita ambil segitiga ni. Ni 150 bahagi dengan berapa? 3. 150 bagi 3. Dia dapat negatif ni. Sebab apa? Jarak awal saya kosong. Dia balik. Dia terbalik. Faham tak? Dia daripada 150. Sebab apa? Beza akhir. Jarak akhir dia. Jarak sama dengan jarak bahagian atas ni.
Sebab apa kosong tolak 150? Sebab dia akhir tolak awal. Tolak dengan awal. Jadi kosong. Jarak akhir dia kosong. Dia bermula 150 ke kosong. Dia kosong tolak 150. Masa sama je. Kosong ke 3. Jadi 3 masa akhir 3 tolak kosong. Sebab tu dapat negatif 50. Jadi jawapan akhir awak jangan tinggal negatif. Negatif ni mewakili gerakan bas tu yang berlawanan arah. Jawapan dia 50. Laju masih lagi positif. Mana ada laju negatif? Mana laju kita menambah, kita tekan minyak. Kalau naik motor tu kita pulah benda dekat tu. Kita pulah banyak tu kita menambahkan kelajuan. Dia positif lah. Nanti kalau kita lepas minyak tu, dia bukan panggil laju negatif tu, bukan tu lain. Nanti kita masuk. Ni laju je. Laju ni makin tambah meta dia. Okay. Jadi beza dia 7 tolak dengan 50. Ni contoh. Jadi kita masuk. Okay. Ya, macam kalau
Belum. Cuba awak buka. Boleh dah masuk. Awak jawab dah. Spoil. Okay. Pilih. Channel. Boleh lah, minta maaf malam ni tak jadi. Sambung balik. Kita sambung balik. Kita malam ni kita ulang balik bahagian graf jarak lawan masa. Sekejap. Pun tengok pada orang je. Ni okey. Ada tak lagi orang ni? Berapa orang ada? 4, 5. Okey. Sekejap. Ni slow.